tak? Buku tak main lagi ke? Aku tengah tengok anime. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Dengar Suku Citanya mempersilakan saudara Ustaz Ros dan Suja untuk memulakan majlis kita bicara ilmu pada malam ini. Dipersilakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Rakan-rakan, diharapkan semua sihatlah. Dalam zaman-zaman COVID ni, harap masing-masing dapat jaga diri. Habiskan ketika vaksin yang ada tu. Okey, malam ni Alhamdulillah kita teruskan lagi program ilmu kita. Malam ni tajuk dia berlainan sikit. Malam ni kita menghayati tafsiran surah Ad-Duha, yang mana pada malam ini kita akan disampaikan ilmu ni oleh sahabat kita. Kita panggil dia Ajoy je, tapi nama penuh sahabat kita adalah Muhammad Zulkifli bin Ismail. Sebut sedikit latar belakang Dr. Ajoy ni. Selepas menamatkan pengajian di SMAP ni, beliau terus melanjutkan pelajaran di University of Jordan dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Arab selama 4 tahun. Dan kemudiannya beliau apabila balik ke sini, dia menyambung dengan mengambil diploma pendidikan di UiAM Gombak, itu pada tahun 97 dan 98, dan seterusnya posting ke Sabah, Sina Busan, selama 3 bulan sahaja, dan kemudian beliau pindah balik ke UPM sebagai tutor. Dan pada tahun seterusnya beliau telah menyambung pengajiannya di UPM dalam bidang kesusasteraan Arab untuk master, dan mengambil menyambung pengajian dalam bidang PhD di UiAM dalam bidang kesusasteraan Arab. Dan sekarang beliau merupakan pensyarah kanan di UPM bermula pada tahun 2010 sehingga kini, dan masih lagi kekal dalam bidang kesusasteraan Arab. Jadi secara tak langsungnya menunjukkan beliau ni memang seorang pakar lah dalam bahasa Arab ni. Sesuai dengan tajuk pada malam ni, kita nak dengar tafsiran surah Ad-Duha. Semoga ia memberi panduan untuk kita terus hidup bersama dalam menghadapi waktu-waktu sukar ini. Dan untuk pengetahuan juga, Dr. Ajoy ni dah berkahwin dah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak dan seorang. Jadi secara saya tidak mahu membuang masa lagi, saya menjemput sahabat kita Dr. Ajoy untuk tafsiran surah Ad-Duha. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang berbahagia sahabat kita Ustaz Ros dan Suja selaku pengerusi moderator majlis kita pada hari ini, dan sahabat-sahabat semualah yang datang kuasa, orang-orang besar kita, datuk-datuk, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, asatizah semua sekali lah, haji-hajah. Saya buat list ni tak tersebut semuanya. Dr. Purabatan, Falsafah, Hakim, Program Syariah, sebagainya, usahawan, pegawai tinggi semualah. Ahlan wa salam bikum jami'an wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naltaqi maratan ukhra fi hadhihi laylah fi liqa'in mujaddad, fi liqa'in jamil. Kita bertemu lagi untuk kali yang keberapa, mungkin kali ke-8 atau kali ke-9. Mungkin saya boleh sharekan sharekan slide. Window. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, nampak tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan
tafsiran ataupun perkongsian tentang makna-makna dan pengajaran daripada surah Ad-Duha. Topik yang saya pilih ni sebenarnya pada ketika yang bahagia Tuan Saiful Izhar menghubungi saya, minta saya berikan tazkirah untuk sama-sama kita lah. Masa ketika itu saya sedang melihat-lihat tentang surah Ad-Duha. Jadi terus saya reply kepada sahabat kita Tuan Saiful, saya kata surah Ad-Duha sajalah. Ya. Sebenarnya mungkin kali ini mungkin berbeza kot ya, sebab selama ini yang berkongsi semuanya pakar dalam bidang masing-masing. Ya, ada yang bidang peguaman, kehakiman, ada bidang perubatan, medik dan sebagainya. Dan kali ini saya ingatkan perkongsian saya ini hanya untuk sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang biasa kita temui ini, bukan majlis besar macam ni. Tak sangka pula rupanya dalam majlis yang melibatkan biasanya perkongsian pakar. So apa yang saya nak bawa ni, surah Ad-Duha ni sebenarnya bukanlah topik yang semua orang boleh bawa topik ni. Topik ni pada saya simple sajalah, tetapi ia tetap memberi, insya-Allah bermanfaat. Jadinya saya tidaklah bercadang untuk memberikan syarahan yang mendalam, saya sekadar berkongsikan kefahaman, dan juga saya berharapkan nanti para sahabat-sahabat dan semua nanti boleh berkongsikan juga. Saya harap di hujung nanti tidak ada soal jawab lah, yang adanya perkongsian. Perkongsian tentang kefahaman kita, apa yang kita telah lihat, kita alami berkaitan dengan surah Ad-Duha ini. Okey, baik, kita teruskanlah ya. Baik, saya rasa tak lama saya punya pembentangan ni, mungkin setengah jam ke lebih kurang. So kalau panjang, moderator bolehlah berhentikan. Kalau pendek, alhamdulillah kita akan dengar lah daripada sahabat-sahabat kita yang lain untuk perkongsian. Saya sebenarnya bidang saya bukanlah bidang syariah ya. Jadi saya segan sikit berhadapan dengan ustaz-ustaz kita yang ramai ya, seperti Ustaz Rosdan, siapa lagi Ustaz, ada ke Ustaz ni? Azri? Jauh tu panggil Ustaz. Ustaz Lan kan. So Ustaz Tarmizi, Haji Tarmizi, ramailah. Cikgu Hafiz sebagainya, semua pakar-pakar lah. Ustaz Rizal tadi ada saya nampak ni kan. Baru Ustaz. Ya? Baru Ustaz. Okay. So insya-Allah kita saling melengkapi lah. Kalau ada yang saya kekurangan, tuan-tuan dan perempuan boleh berkongsi ya, menambah-nambah lah. Baik ya, surah Ad-Duha. Dalam saya cuba membawakan surah Ad-Duha ini, saya cuba merujuklah terjemahan daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah Basmih, Jakim kan. Dan juga saya cuba rujuklah beberapa kupasan tafsir daripada Ummahat Kutub Tafsir, beberapa kitab tafsir lah yang biasa kita temui seperti Qurtubi, Al-Baghawi dan sebagainya lah dalam tafsir ya. Sedikit sebanyak saya ambil lah, dan juga beberapa yang saya dengar syarah-syarahan daripada ulama-ulama kita lah. Baik, latar belakang surah ya. Seterusnya kita akan lihat latar belakang surah. Surah ini ada kisah di sebalik asbabun nuzul dia, yang membuatkan dia sebenarnya menarik. Ketika saya membacanya, saya mendengar syarahan tentangnya, saya tertarik dengan satu peristiwa, iaitu tentang latar belakang surah ini, iaitulah Nabi ketika itu tidak menerima wahyu untuk tempoh yang agak lama. Ya, Nabi kita Muhammad SAW tidak menerima wahyu ataupun terhenti wahyu itu, seolah-olah terhentilah untuk satu tempoh yang agak lama. Mengikut riwayat atau mengikut mufassirin, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 25 hari. Ya, jaraknya, ada mengatakan 40 hari. Dan ada pula saya dengar 6 bulan. Wallahu a'lam mana yang tepat, tapi yang pentingnya ketika itu wahyu terhenti buat seketika, tidak turun. Jadi Jibril AS tidak datang untuk membawa wahyu, Nabi pun tidak bermimpi mendapat wahyu. Jadi kesannya, Nabi ketika itu kesannya, sehingga musyrikin pun tahu, mereka cuba provoke ataupun menyindir Nabi, katakan bahawa Tuhan Allah telah marah pada Nabi, Allah telah meninggalkan kamu wahai Muhammad, engkau telah tidak ditinggalkan dan sebagainya. Dan Nabi SAW pun merasa seperti macam cari-cari apa yang berlaku, kenapa lama wahyu tidak datang.
Jadi kita sebenarnya kalau kita cuba bayangkan bagaimana seorang Rasul Nabi Muhammad SAW penghulu segala Nabi, ketika beliau baginda membawa tugas untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan hidayah Islam, ajaran Islam ini, tiba-tiba wahyu agak terhenti buat seketika. Jadi dia macam tercari-cari, kenapa macam nak meneruskan perjuangan ini, meneruskan risalah ini, sedangkan musyrikin telah mula mengata dia. So perkara yang sama kita boleh alami lah. Kita pun kita boleh alami, maksudnya kadang-kadang kita merasakan diri kita ini ada ketikanya iman kan naik dan turun. Ada masa kita rasa seperti iman kita turun, ada masa iman kita rasa bertambah, sifat iman tu kan. Dan kita rasa, bila kita rasa iman kita seperti menurun, kita sebenarnya kita jauh pada Allah Ta'ala. Kita rasa seperti kita jauh daripada rahmat, seperti doa kita tidak dimakbulkan dan sebagainya. Kalau kita nak relate pada diri kita lah, sebab Al-Quran ini diturunkan pada Nabi, fokus pada Nabi, tapi kita sebagai umat Islam, kita boleh ambil sebagai pengajaran. So untuk kita menghayati apa yang berlaku sebenarnya ketika ini, Nabi seperti dirasa gelisah. Nabi rasa gelisah. Kenapa wahyu tidak turun? Baik, kemudian itu latar belakang sedikit lah. Dari segi kelebihan surah ini sebenarnya, surah ini adalah antara surah pilihan untuk kita amati, kita hayati dan kita baca sebagai kaedah terbaik untuk menenangkan jiwa. Jiwa yang resah gelisah ini, bila kita baca surah Ad-Duha, dan banyaklah surah dalam Quran yang boleh meruntun, yang boleh menenangkan jiwa kita, di antaranya surah Ad-Duha, antara surah yang terbaiklah untuk kita baca, untuk kita tenangkan diri kita. Dan juga antara surah terindah dalam Al-Quran yang menyentuh tentang bagaimana menjadi positif, optimis dan sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Ini di antara kelebihan surah Ad-Duha ini. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, keadaan Nabi yang menunggu-nunggu wahyu, dan akhirnya turunlah surah Ad-Duha, dan dimulakan dengan saya pecahkan ayat-ayat ini, surah ini kepada beberapa ayat lah. Dia bermula dengan 2 ayat pertama itu yang menyentuh tentang Allah bersumpah, berikrar dengan masa. So kita mulakan dengan ayat pertama. So Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad-duha, wad-duha. So demi waktu duha, demi waktu duha yang sangat indah. Kita tambahkan memahamkan situasi itu kan. Allah berfirman demi waktu duha. Ini wad-duha, waw ini sebenarnya wawul qasam. Waw ini untuk sumpah dan juga bertindak sebagai huruf jar lah. So wad-duha, demi duha. So waktu duha ini kita boleh bayangkan, waktu duha ni adalah di awal pagi. Awal, bila pagi kita bermula, selepas subuh dan syuruk itu bermula waktu duha. Waktu yang kita boleh bayangkan betapa ia mengandungi semangat untuk meneruskan hidup, petanda untuk meneruskan perjuangan, harapan. Duha tu, matahari yang timbul ni, matahari yang muncul ni biasa membawa harapan kepada umat manusia. So langit tidak selamanya gelap, malam tidak selamanya menjadi malam, maka subuh akan muncul, hari akan muncul, duha akan muncul. So ini satu ayat yang pertama ini menyentuh Nabi dan membangkitkan semangat pada Nabi. Demi waktu duha, membayangkan harapan. So waktu duha ni kalau kita ikutkan waktu solat duha lah kan. Tapi walaupun begitu, tidaklah surah ini menyentuh tentang, Wallahu'alam tidak menyentuh tentang solat duha lah. Tapi waktu duha tu memang waktu untuk kita solat sunat duha. Biasanya bermula 15 minit selepas syuruk, isyraq, dan 15 minit sebelum zuhur, lebih kurang lah. Ada banyak pandangan sebab tu waktu duha yang panjang. Setengah tafsir mengatakan duha ni juga bermaksud sebenarnya siang keseluruhannya lah dalam konteks ayat ni. Allah bermula dengan sumpahnya, ikrarnya tentang demi waktu duha. Seterusnya, ayat kedua pula Allah teruskan juga al-qasam ataupun qasam, maksudnya sumpah ataupun ikrar, wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja.
Selepas tadi waktu duha, Allah sentuh pula tentang malam. Wal-lail. Wal-laili idza saja. Kita lihat di sini wal-laili ini lam tu baris bawah kan, wal-lail majrur kan. So wal-laili maksudnya waktu malam lah. Waw tu wawul qasam dan juga sebagai jar. Kan lail itu majrur. Tuan-tuan masih ingat lagi kan? Masih segar lagi lah bahasa Arab kan. Idza saja, ketika mana idza saja, lail itu menjadi saja. Ma makna saja? Apakah maksud saja? So saja ni kalau kita rujuk pada kamus, saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun biasa rujuk kamus kan, kamus bahasa Arab. Kalau kita secara online ini, kamus yang kalau saya lah, biasa saya gunakan kamus yang nama web tu Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. So kalau tuan-tuan perempuan nak merujuk online, kamus itu di antara kamus yang pada saya terbaik lah, website yang terbaik. Sebab dia menghimpunkan semua kamus-kamus yang dari segi bahasa Arabnya yang muktabar, Arab ke Arab, letakkan dalam website. Ya, kalau kita lihat kamus tu asalnya berjilid-jilid, bercetak-cetak, dalam website dia letakkan dalam bentuk teks yang kita boleh lihat. Dan dia juga ada kamus Arab ke bahasa lain, ke bahasa Inggeris, ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu tak ada pula, bahasa Indonesia dan sebagainya. So, baik, saja ni kalau rujuk pada kamus dia bermaksud apa? Hada'a sakana, maksudnya tenang. Tenang, malam tenang, tak gambar sikit. So, dan malam ketika ia menjadi tenang. Saja ini maksudnya malam itu tenang. Malam itu fungsinya sebagai untuk kita berasa tenang dan berehat. Kan Allah ciptakan malam itu untuk kita berehat. Walaupun begitu, kita tahulah ya, walaupun sifat malam itu indah dan tenang untuk kita berehat, tapi manusia ni dia macam-macam dia punya kerunsingan dan sebagainya ya. So, kadang malam yang sunyi sepi ini, yang tenang ini, bagi setengah orang memang tenang, bagi setengah orang dia sangat merunsingkan. Ya. So itu bergantung pada jiwa masing-masing lah. Dalam puisi Arab pun banyak. Kalau tuan-tuan perempuan biasa mendengar puisi Arab, malam itu disifatkan sebagai sangat panjang, nak tunggu siang tu lama sangat. Macam-macam lah. Tuan-tuan baca Imrul Qais sebagainya yang pernah belajar dulu mungkin boleh ingat balik lah. Baik, so saja ni bermaksud tenang, sakinah kan, sebagainya. Dan kita tengok satu ayat lain tentang sifat malam ini yang Allah sebut surah Al-An'am ini kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Sakana wa ja'ala al-laila sakana, Allah jadikan malam itu sebagai ketenangan untuk kita, untuk kita berehat, fungsi malam. So zaman sekarang kita tak tahulah kita boleh menghayati tak macam malam itu sebenarnya berfungsi untuk berehat. Tapi kalau zaman dahulu memang malam ini memang dia penuh dengan ketenangan. Sebab kita malam siang kadang-kadang sama kan. Malam penuh cahaya, siang pun penuh cahaya. Tak dapat nak beza kadang-kadang. Tapi sifat malam itu alami, secara alami yang tabiatnya asalnya memang penuh dengan ketenangan. Malam itu macam kita tiba-tiba blackout kan. Kita akan keluar malam lihat pada dunia malam, oh betapa lainnya waktu malam tanpa lampu-lampu neon, tanpa elektrik yang ada. Baik, so dua waktu yang Allah sumpah ni kita lihat. Allah bersumpah dengan dua waktu, siang atau waktu duha dan waktu malam. So hikmahnya Allah yang maha mengetahui. Tapi kita boleh dapat melihat bahawa ia menunjukkan bahawa ini adalah kitaran waktu. Siang dan malam itu silih berganti. Menunjukkan kekuasaan Allah. Allah yang merubah malam kepada siang. Dunia tak selamanya malam, tak selamanya gelap. Dia akan beralih kepada siang. Dan siang akan beralih kepada malam. Itulah macam kehidupan kita ini penuh dengan tribulasi, ujian dan sebagainya, begitulah. Dan juga antara hikmahnya mengingatkan kita untuk kembali kepada fitrah alam. Untuk kita mengambil semangat balik. Fitrah alam ini, iaitulah waktu duha dan waktu malam. So kita, manusia boleh dirunsing kalau dia kembali kepada alam, melihat langit, melihat keindahan ciptaan Allah. Jiwa dia boleh kembali menjadi tenang untuk menghilangkan kerunsingannya. Baik, so Allah SWT bermula dengan sumpahnya, ikrarnya terhadap waktu duha dan waktu malam. Ayat seterusnya kita lihat, ia merupakan 3 ayat selepas 2 ayat pertama ini.
kita melihat dia sebagai jawapan kepada sumpah. Jawabul qasam. Tadi qasam Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam yang tenang, dan Allah selepas sumpah itu apa yang Allah nak sampaikan? Inilah jawapan kepada sumpah tadi. Ada 3 ayat yang datang selepas itu. So ayat pertama, ayat yang ketiga lah dalam surah Al-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang itu dah oleh kaum musyrikin. Jadi kalimah wadda'a ni adalah maksudnya seperti tarak, khalla, maksudnya meninggalkan. Kita kata tawdi' kan, wada'an, wida', tawdi', hajatul wida', meninggalkan. So wadda'a ni ma penafian, ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkanmu, ka itu kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ma wadda'aka, demi waktu duha, demi waktu malam, Tuhanmu tidak meninggalkanmu sama sekali, wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka. Jadi wadda'a ni tadi kita kata meninggalkan, fi'al madhi. So rabbuka itu adalah fa'il dari segi Arab kan. So siapa yang tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad? Rabbuk, Tuhanmu tidak pernah. Tuhan alam semesta tidak pernah sama sekali meninggalkanmu. Dia cuma menguji Nabi saja dengan melewatkan. Allah hanya menguji Nabi dengan melewatkan turunnya wahyu. So Allah sama sekali tidak meninggalkan Nabi. Dan Allah juga tidak wama qala. Allah tidak qala, ma tu nafilah. Wama qala, Allah tidak qala, tidak benci, tidak marah. Qala ni maksudnya abghada, kariha. So Allah tidak pernah pun benci atau marah kepada Nabi. So ini ayat ni memujuk Nabi. Demi waktu duha, demi waktu malam yang tenang, demi waktu tersebut Allah tidak, Tuhanmu tidak sama sekali meninggalkanmu, sama sekali tidak marah kepadamu. Ya. Baik. So kita lihat di sini Nabi diuji kan. Allah mempujuk Nabi. So untuk kita menghayati ayat ini, Nabi diuji dengan ujian tidak turunnya wahyu. Kalau kita dapat manfaat daripada ayat ini, so kita juga boleh mendapatkan manfaat ketika kita merasa kecewa dan risau. Ya. Manusia ni timpa kekecewaan, ya, ditimpa kerisauan, ujian yang timpanya. Kadang-kadang manusia ni bersikap, dia mengatakan Allah meninggalkannya. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah ke tahap itu. Nabi diuji dengan ujian, tidak mendapat wahyu, tapi Nabi tidak pernah sampai ke tahap putus asa. Ya, Nabi tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tidak pernah putus asa untuk menunggu wahyu. Cuma kita sebagai umat ni, sebagai manusia biasa ini, kita ada banyak tahap dalam menghadapi ujian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua masing-masing dalam hidup kita yang hampir mencecah separuh abad ni, kita masing-masing telah melalui pelbagai ujian. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua berjaya menghadapi ujian yang Allah uji kita dengan baik, insya-Allah. Tapi kita tahu di sana terdapat manusia yang boleh kita kata seperti gagal, putus asa, putus harap, ya, dengan ujian Allah berikan. Ada yang sampai mempersoalkan keadilan Tuhan. Ini berlaku, ya, kadang-kadang kita pun mungkin pernah dengar, saya pernah dengar pengalaman orang di radio lah saya dengar, ya. Dia mengatakan dia putus asa, Allah tak jawab doa dia, dia berhenti bersolat dan sebagainya. Itu ujian manusia ini tak sama. Ada yang sampai dia putus asa dengan Allah. So itu dah, sebab itu kita jangan sampai ke tahap tersebut, ya, tahap yang mana kita putus asa dengan ujian Allah ini hingga kita menjadi kufur. Tak sama, tak sama antara seorang ujiannya. Kadang-kadang kita lihat orang bertanya tentang keadilan Tuhan. Kita pernah lihat contohnya orang kata, dia ni orang yang baik, kenapa Allah hakikan dia? Kan? Kita pernah dengar orang kata, kenapa aku ditimpa ujian sekian-sekian? Betul kan? Ini berlaku kadang-kadang. Saya ada seorang sahabat, ahli akademik lah, dia ditimpa kanser, ya, dia ditimpa kanser. Dia seorang, dia seorang perokok tegar lah. Kemudian akhirnya dia ditimpa kanser. Dan dalam seorang ahli akademik ni dia rasional kan. Tapi bila kena kanser dia kata kenapa? Dia kata why me? Dia kata kenapa aku yang kena?
Kenapa aku yang kena? So kita kadang-kadang kita tak pernah faham hikmah. Kita makhluk yang lemah, kita tak pernah faham apa hikmah Allah uji kita dengan sekian-sekian ujian. Sifat manusia kan, kita bila diuji, kita akan mempersoalkan. Bila kita diberi nikmat, kita tak pernah pun mempersoalkan kan. Sedangkan kita ni makhluk Allah. Allah nak letak kita kat mana, Allah nak uji kita macam mana, Allah nak beri kita kaya, nak beri kita miskin tu, Allah Maha berkuasa, kita hamba kita kena menerima. Bab kita usaha, Allah yang menentukan segala-galanya. Kita melihat dengan kacamata kita, sebagai manusia kita usaha. Tapi ketentuannya semua kembali kepada Allah Ta'ala. Jadinya begitulah ya. So dalam ayat ini, bila kita baca ayat ini, kita janganlah, bila kita berasa nak putus harap, kita lihat Allah sama sekali tidak akan meninggalkan kita. Janganlah kita yang meninggalkan Allah atau putus harap kepada rahmat Allah SWT. Baik, dalam merujuk ataupun berbicara tentang ujian yang manusia diterima, saya nak bawa satu ayat lah, yang surah Al-Fajr, ada 2 ayat ya, tentang tabiat manusia ni bila diuji. Surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Allah cerita dah sifat manusia ni. Manusia ni bila mana Allah uji dia, ujian Allah dalam bentuk nikmat. Bila Allah uji manusia ini, Allah muliakan ya, akramahu. Fa'amal insan, manakala manusia, idza mabtalahu rabbuhu, bila Allah uji dia, fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amahu, Allah beri dia nikmat. Apa dia kata? Rabbi akraman, Allah muliakan aku. Aku ni manusia terpilih. Ada unsur sombong kat situ. Bila dapat nikmat, bila kita rasa kita kaya, kita dapat bagai anugerah. Sebab akulah, aku orang terpilih. Mungkin dia banding orang lain, kamu tidak kan? Sebagainya. Itu manusia bila mendapat nikmat. Bila mana Allah uji dia pula dengan ujian yang lain. Allah uji dia dengan sambung ayat tadi, Allah sebut, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila mana Allah uji dia dengan bentuk ujian kefakiran, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya Allah kurangkan, Allah hadkan, Allah sempitkan rezekinya. Apa pula dia kata? Rabbi ahanan, Tuhanku telah hina aku. Rabbi ahanan, Tuhanku telah hina aku. Dia terus putus asa kan. Dia terus merasakan dia macam meracau, merepek kan. Dia kata merepek kan. Tuhanku telah menghinakan aku. Kita dalam dua-dua ujian ini, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh jadi kufur. Bila kita diuji dengan kekayaan, alhamdulillah bersyukur. Diuji dengan kefakiran, rezeki yang susah, kita bersabar dan kembali kepada Allah. Semuanya daripada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini sifat manusia Allah bergambarkan. Manusia ni bila dia uji dengan kenikmatan, dia kata, dialah segala-galanya yang terpilih. Bila dia uji dengan kesusahan, rezeki, kata, biarlah Tuhanku telah hina aku. Tuhanku telah buang aku. Ini sifat manusia Allah telah rakamkan dalam surah Al-Fajr. Baik, kita teruskan. Baik, ini ayat yang ketiga lah. Ya. Baik, ada satu, dalam semua situasi ada hadis. Hadis ni sebenarnya dia panjang lah, saya ambil yang awalnya. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, rawahu al-Shaykhan, Imam Bukhari dan Muslim. Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Allah kata, aku adalah pada dhan, sangkaan, abdi, hambaku, bi, terhadapku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku adalah pada sangkaan hamba-ku ke atasku. Maksudnya, tuan-tuan memang faham kan? Kita nak ulang baliklah kefahaman kita. Allah kata, kita adalah sebagaimana yang Allah sebenarnya kita sangka. Kalau kita sangka Allah tu sayang kita, Allah akan sayang kita. Kalau kita sangka Allah tak akan biarkan kita, Allah tak akan biarkan kita. Kalau kita sangka Allah buang kita, Allah benci kita, na'udzubillah, itu mungkin akan terjadi. So, itu atas kita punya sangkaan.
So kita kena ahsin adh-dhan, nuhsin adh-dhan, ya, sangka baik. Terhadap manusia pun Allah suruh kita sangka baik, ini kan pula kepada Allah Ta'ala. Kita kena bersangka baik. Anna 'inda dhanni 'abdi bi. Jadi kalau kita, tak kisahlah apa situasi kita sekalipun, tak kisahlah kita seorang yang soleh ke ataupun tidak, kita seorang yang banyak buat dosa ke ataupun tidak. Ada masa kita iman kita naik, ada masa iman kita turun. Dalam segala situasi ini, janganlah kita bersangka buruk kepada Allah. Teruskanlah bersangka, ya Allah, aku yakin Engkau akan pimpin aku. Ya Allah, aku yakin Engkau akan bantu aku. Aku bersalah, aku berdosa. Jangan jadikan akhir hidupku ini dalam keadaan aku mati berdosa. Pimpinlah aku kembali. Sentiasa tanam kita punya sangka baik kita kepada Allah Ta'ala. Itulah yang Allah sebut dalam hadis ni kan. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan sangka baik kita kepada Allah Ta'ala. Baik, jawapan kepada ikrar tadi, yang pertama kita sentuh ayat ketiga. Ayat keempat, so jawapan kepada demi masa tadi kan, demi duha, demi waktu malam yang tenang, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak marah kepada sama sekali. Ayat seterusnya, dan demi waktu duha dan pada waktu malam yang indah itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya al-akhirah, hari akhirat itu atau kesudahanmu itu, khairun, lebih baik, laka, bagimu, daripada al-ula. Khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahanmu lebih baik daripada permulaannya. Jadi Allah sebut al-akhirah ni khairun, lebih baik, laka, bagimu ya Muhammad, minal ula, daripada yang awal. Kita boleh faham ayat ini dalam konteks yang luas lah. Ya. So di sini umumnya bahawa boleh faham seperti kita kata hari esok lebih baik daripada hari ini. Inilah konteks ayat ni kan. Hari esok adalah lebih baik pada hari ini. Kita kena yakin. Ini Allah janji kepada kita. Selagi mana kita yakin kepada Allah, kita bersangka baik kepada Allah, kita berusaha. Ya. Sejauh mana pun kita jatuh dalam kealpaan kita, kita mesti ada dalam sudut hati kita niat untuk kita kembali. Kita yakin Allah akan pimpin kita untuk yang lebih baik akan datang, insya-Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih daripada yang awal. Apa yang akan berlaku lepas ini lebih baik daripada yang awal-awal. Dalam konteks Nabi, ya. So apa yang nikmat yang Nabi dapat, Nabi akan dapat lebih lagi daripada itu. Yang kita lihatlah bagaimana Islam berkembang, akhirnya kita di Nusantara pun dapat Islam, ya. Dan juga akhirat besok, ya, lebih baik jauh daripada dunia. Jadi ayat ini bila kita baca dalam badan diri kita yang runsing, Allah janji bahawa yang akan datang, terutama hari akhirat, ia akan jadi lebih baik kepada kita daripada yang awal. Ya. Kemenangan akan kita kecapi. Ya. Kalau kita kesusahan, kita akan dapat bantuan Allah lepas daripada kesusahan. Kalau kita dalam keadaan kita tertekan, Allah akan lepaskan kita daripada segala perasaan tersebut. Kalau kita dalam susah, kemiskinan, Allah akan bantu kita. Kita kena yakin sahaja kepada doa dan harap dan keyakinan. Bila tu, wallahu a'lam, Allah akan simpan untuk kita. Tak di dunia, akhirat nanti, insya-Allah. Okay. Saya buat satu hadis ya dalam kita memahami ayat ini. Yang mana kita kata hari esok dan akan datang sentiasa menjadi lebih baik kepada kita sebagai seorang yang mukmin. Dalam satu hadis Muslim, tapi kata apa, ajaban li amril mu'min, tuan-tuan boleh biasa jemputkan hadis ni. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahad illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Ya. Nabi kata ajaban li amril mu'min, sangat ajaib, sangat menakjubkan hal orang mukmin. Kitalah orang mukmin, ya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya, semua hidupnya, semua apa yang dia alami, urusan dia, semuanya adalah baik kepadanya. Susah, senang, ujian sebagainya, itu semua adalah satu kebaikan untuk dirinya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Itu bukan untuk orang lain, itu hanya untuk orang mukmin. Orang lain yang bukan beriman tak dapat. Sebab kita beriman
kepada Allah Ta'ala, kita yakin dengan apa janji Allah, inilah kita akan dapat kan. Sekali yang kita alami, kita tempuhi semua adalah kebaikan untuk kita, apa sekalipun yang kita tempuhi. In asabathu sarra, kalaulah dia ditimpa sarra, kegembiraan, kebahagiaan, nikmat sebagainya, syakar, dia akan bersyukur terhadap segala nikmat Allah berikan. Dia tidak akan kufur, dia akan bersyukur. Ini Quran Allah ya. Fakana khairan lahu, memanglah itu akan jadi sesuatu yang sangat baik untuk dirinya, pahala yang berlipat kali ganda. Sebaliknya, in asabathu darra, kalau dia ditimpa dengan kesusahan, darra, kesempitan, musibah, sabar, dia bersabar. Dia tidak kufur, dia tidak putus asa, dia bersabar dan mengharap. Fakana khairan lahu, maka ia juga menjadi satu kebaikan untuknya. Allah lipat gandakan pahala ganjarannya, Allah ampunkan dosa-dosanya. So dalam segala kitaran hidup ni, naik turun, susah dan sebagainya, orang beriman sentiasa mendapat kebaikan. Orang beriman sentiasa mendapat walal akhiratu khairul laka minal ula. Esok sentiasa lebih baik daripada hari ini. Esok sentiasa lebih baik daripada hari ini. Akhirat sentiasa lebih baik daripada hari dunianya. Itulah janji Allah kepada kita. Baik. 10 dah ya. Seterusnya, yang ketiganya, tadi jawapan sumpah yang kedua kan, Allah bersumpah akhirat lebih baik kepada kamu daripada yang pertama ataupun dunia. Kemudian Allah berfirman lagi ayat yang kelima, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau redha. Allah akan beri nikmat, Allah akan berikan kejayaan, Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Nabi Allah fatarda ni ucap dari Nabi lah, dan kamu akan merasa redha, tenang, puas, puas hati dengan apa yang Allah kurniakan. Dan kita boleh ambil ayat ini untuk kita amalkan juga. Kita yakini juga bahawa Allah akan berikan kepada kita sebagaimana kita ikut jejak Nabi, jadi orang beriman. Kita juga akan dapat janji ini ya. Allah akan kurniakan kepada kita, yakinlah Allah akan kurniakan kepada kita dengan nikmatnya, ganjarannya. Fatarda, dan kita akan redha. Radallahu anhu wa radu anhu. Ganjaran besar akan menanti kamu, akan gembira. Kalau Nabi, apa kejayaan dia? Apa kejayaan yang Nabi harapkan? Apakah lagi selain daripada Islam itu sampai ke serata dunia? Kita lihat sekarang macam orang sahabat-sahabat kita daripada jemaah tabligh sebutlah kan, apa fikir Nabi? Orang yang akhir lahir di dunia ini akan mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu memang betul lah kan, itulah matlamat Nabi diutuskan untuk menyampaikan, mengembalikan manusia kepada dinillah, agama Allah ini. Kalau kita pula bagaimana? Kita manusia dengan pelbagai ujian yang dihadapi, pelbagai kehendak yang dihendakkan. Kita kena yakin Allah akan berikan, Allah akan makbulkan apa yang kita harapkan, insya-Allah. Ya. Ada antara kita yang macam-macam peringkat lah kita kan, ujian dia ada yang susah, ada yang manusia kan teraniaya, tertindas sebagainya. So kata ayat ini akan memujuk hati kita yang supaya kita yakini bahawa Allah akan kurniakan kepada kita nikmat dan kita akan gembira dengan nikmat tersebut. Dan tidak hanya untuk orang yang susah, orang yang senang pun, kalau kita ramai juga orang yang senang. So tidak bermakna, ayat ini juga bermakna yang sangat besar. Sebab di dunia ini apalah artinya nikmat dunia banding dengan nikmat akhirat ya. Nikmat dunia kita syukuri, nikmat akhirat kita cari, kita kejar. Nikmat mendapat redha Allah, ampunan dan syurga-Nya. Baik, so ini ayat yang ketiga lah ayat maksudnya ayat kelima tadi, tapi 3 ayat yang menjawab kepada ikrar wadduha walaili idza saja. Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah hari akhirat ataupun yang akan datang lebih baik untuk kamu. Allah akan berikan kamu nikmat dan kamu akan merasa redha dan bahagia. Baik, seterusnya bagaimana? Seterusnya Allah, bagaimana kita nak yakin dengan janji ini?
Allah bawa dalam ayat yang selepas ini untuk menambahkan keyakinan. Memang bila Nabi mendapat wahyu seperti Nabi akan yakin. Nabi memang akan yakin, tapi Allah sentiasa memberikan maksudnya memberikan sokongan kepada jawapan seperti ini, ya, memberikan penguat, kekuatan lagi. So bagaimana untuk meyakinkan kita dengan janji ini? Allah mengingatkan kita dalam ayat selepas ini tentang nikmat-nikmat yang pernah dikecapi dan dikurniakan. Jadi sebagaimana Allah pernah beri kita nikmat, maka tidak pernah mustahil Allah akan beri kita nikmat yang lain yang lebih banyak selepas ini. Di ayat-ayat selepas ini Allah memperingatkan kita, khususnya Nabi SAW, tentang nikmat yang pernah dikecapi dan dikurniakan sebelum ini. Ayat seterusnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan? Ya. So bukankah dulu maksudnya Nabi sebelum ini, Nabi kan kita tahu, ya, Nabi dilahirkan dalam keadaan bapa Nabi SAW telah meninggal dunia. Kemudian ibunya pun meninggal dunia dalam berumur, ketika baginda berumur dalam 6 tahun lebih kurang. Dan Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib dan bapa saudaranya Abdul Talib. So ketika itu, ketika Nabi dalam keadaan yatim, maka Allah berikan bantuan, Allah lindungkan Nabi. Ya, Allah datangkan Abdul Muttalib dan Abu Talib untuk memelihara Nabi. So bukankah sebelum ini kamu yatim dan Allah beri nikmat, Allah lindungi? Ya, so kita boleh rasa sebelum ini kita mungkin dalam keadaan kita lost ataupun tertekan ataupun susah, dan akhirnya Allah beri jalan keluar. Ya, pengalaman kita sebelum ini kita pernah lihat pun. So bukankah itu pernah berlaku? Maka adakah mustahil Allah akan buat lagi atau memberi kita nikmat lagi? Tidak akan pernah menjadi mustahil. Allah sebut di sini. Seterusnya, wajadaka dhallan fahada. Dan Allah dapatinya kamu mencari-cari. Dhallan ni maksudnya sesat. Fahada, dan Allah memberi petunjuk kepada kamu. Nabi ketika sebelum diutuskan, Nabi beramal dengan agama Al-Hanif, ya, agama peninggalan Nabi Ibrahim AS. Cuma dalam bentuk yang tidak lengkap lah, ya, sebab itu turun wahyu yang terakhir, kan. Jadinya ketika itu Nabi mencari-cari, ya, petunjuk. Nabi tahu masyarakat Arab, masyarakatnya pada ketika itu dalam keadaan sesat, penyembahan berhala dan sebagainya. So Nabi pergi ke Gua Hira, ya, Nabi mencari wahyu, mencari ilham, macam manakah untuk mencari jalan keluar, mencari petunjuk, dan Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Dan Allah berikan wahyu dan fahada, mereka petunjuk dalam Al-Quran. Sama lah macam kita alami, kita dulu pernah menjadi orang yang pada masanya iman kita rendah, kita macam rasa jauh, hilang daripada pedoman. Dan kita rasa Allah pimpin dan tarik kita, ya, menarik kita kembali kepada jalan Allah. Kita alami ni, tak siapa boleh dabik kata dia ni sentiasa baik selama-lamanya, tidak. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khata'in at-tawwabun. Semua kita ni buat salah. Tak siapa boleh dabik kata kita orang yang paling baik, tidak mungkin, tidak akan ada manusia begitu. Dan kita alami benda ini, dan kita rasa ada masa kita jauh, dan kita rasa Allah tarik kita, Allah beri kita hidayah, bawa kita kembali ke pangkat jalan. Dan kita berasa ketika itu bila kita berdoa, kita solat, kita berzikir, kita akan menitiskan air mata, ya Allah, kau kembalikan aku kembali, kau tarik aku balik ke jalan yang benar. Saya rasa kita pernah alami perkara ini, kita pernah menangis sujud, bersyukur mendapat hidayah dalam hidup kita, kan. So Allah boleh beri kita hidayah, akan datang apatah lagi. Tidak pernah mustahil Allah beri kita. Allah akan sentiasa membimbing kita. Ya. Seterusnya, wajadaka ailan fa'aghna, ayat seterusnya. Wajadaka ailan fa'aghna, dan didapatinya engkau miskin lalu dia memberikan kekayaan. Ya, sirah Nabi kita tahu, Nabi bermula dengan gembala kambing, anak yatim gembala kambing. Lalu Allah dia tidak miskin, kan. Kemudian Allah takdirkan untuk berkahwin dengan Khadijah, dan Nabi
menceburi bidang perniagaan dan Nabi mendapat kehidupan yang lebih mudahlah, lebih kaya ketika itu. So aghna, Allah memberikan Nabi kecukupan, tidak miskin lagi. Bukankah pernah berlaku Nabi, kan? Bukan pernah berlaku, dan kita kalau kita cuba menghayatinya, dan kita juga pernah alami benda yang sama. Kita pernah jadi orang yang susah, pernah menjadi miskin, dan Allah beri kekayaan, ya. Tuan-tuan perempuan terlibat dalam bidang perniagaan, ada masa naik dan turun, ya. Ada masa kita susah, ada masa kita mudah, ya. Ada masa kita tidak ada rezeki yang cukup, ada masa rezeki berlimpah ruah. Semua itu takdir Allah, ya. Allah boleh beri kita, tidak mustahil Allah boleh beri kita pada masa akan datang lagi. So inilah yang Allah datangkan ayat lagi, ya, 3 ayat selepas itu untuk mengingatkan betapa Allah Maha berkuasa untuk mengulang balik nikmat-nikmat yang pernah kita kecapi. Allah Maha berkuasa untuk itu semua. Baik, seterusnya selepas ini kita lihat ayat seterusnya, yang saya sebut penawar ataupun antidot. Maksudnya kalau orang yang berjiwa rusing, di sini datangnya penawar. Dan Nabi kan pada ketika itu kan Nabi risau. So ini di antara yang maksudnya ayat Allah, firman Allah yang membawa jalan, membuka jalan untuk bagaimana kita boleh mencari penawar kepada diri yang murung, susah hati dan sebagainya. Baik, saya pecah kepada 3 ataupun 2 lah di sini, ya. Baik, yang pertama kita cuba lihat, ya. Dengan berfikir dan berjasa kepada orang lain. Maksudnya dengan berfikir tentang orang lain. Berfikir tentang orang lain, kan? Dan berjasa maksudnya bertindak untuk menabur jasa kepada orang lain. Dia, tuan-tuan dan perempuan, mungkin ada kalangan kita ni pakar dalam psikologi dan sebagainya. Biasanya orang yang murung, depres dan sebagainya, antara yang berlaku padanya adalah dia berada pada dunianya sendiri. Dia tidak keluar daripada dunianya. Sebab tu dia murung dan risau. Dia tidak berfikir tentang orang lain, dia hanya berfikir tentang masalah dirinya sahaja. Saja dia masalahnya. Sebab tu dia murung. Ya. So jalan keluarnya, antara jalan keluar yang baik adalah kita berfikir tentang orang lain. Kalau kita susah tahap ni, ada orang lebih susah daripada kita lagi. So bila kita mula berfikir tentang orang lain, kita akan nampak betapa alhamdulillah, ya, kita masih mendapat nikmat lagi. Ya. Maka lepas tu kita cubalah untuk berjasa, membakti untuk orang lain. Ya. So ayat ini dirakamkan oleh ayat yang seterusnya. Fa'amal yatima fala taqhar. Allah berfirman, maka anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar kepadanya. Fa'amal yatim, anak yatim fala taqhar. Ya, jangan herdik, jangan kasar, ya, jangan pinggirkan dia. Ya. Yatim ni, bila Allah sebut anak yatim, dalam konteks kita untuk terhayati, maksudnya orang yang susah lah. Orang susah. Orang yatim ni itu tahap yang pada kita tahap yang paling tinggilah di kesusahan. Ya. Kalau kita susah contohnya, tapi kita tidaklah yatim. Yatim ni apa? Yatim ni maksudnya orang tidak ada ibu dan bapa. Anak kecil tanpa ibu dan bapa. Kalau kita boleh bayangkan anak kita sendirilah. Ya, kita bayangkan. Kita ada anak. Kita bayangkan kita tidak ada. Kita meninggal. Anak itu lahir di dunia ini dalam keadaan dia tiada bapa dan ibu. Siapa yang akan membelanya dan membelanya? Ya. Bela satu kan untuk bela kecukupan masuk rumah anak yatim. Tapi untuk membelanya, anak kita, kalau masalah kita bela, bagi semangat sebagainya. Anak yatim siapa yang ada padanya? Saya, tuan-tuan perempuan pun mungkin tidak pernah mengalami. Tak tahulah, di antara kita mungkin ada anak yatim. Yatim yang sebenar lah, ya. Yatim ni, ya. Yatim ini dia ada, saya buat tafsiran yatim lah. Yatim ini kalau konteks Malaysia ni, ini ikut mufti wilayah ni, sebenarnya baligh. Ya. Baligh itu adalah had kepada tidak yatim lagi. Sebelum baligh dikira anak yatim. So saya ni yatim lah kalau ikut konteks yatim, tapi saya dah berumur 47 tahun ni, tak dianggap anak yatim lagi. So anak yatim sebenarnya adalah anak yang sebelum baligh.
perbahasan fiqh tentang baligh ni pun ada banyak perbahasan ya. So dalam Mufti Belajar dia mengambil pendekatan 18 tahun. 18 tahun dia waktu selepas 18 tahun tidak dianggap anak yatim lagi. Bawah tu dianggap anak yatim. Maksudnya anak yang perlukan bantuan, sokongan. Anak yatim tak mampu untuk berdikari. Ya. Anak berumur 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun dah balik sekalipun, apa yang dia boleh buat sebagai anak yatim? Dia perlukan bantuan, sokongan masyarakat. Sebab tu Nabi katakan anak yatim ni seperti dua jari yang pembela anak yatim, Nabi kata kan. Baik, itulah ya. Maka anak yatim jangan kita marahkan dia, jangan kita herdik dia. Sebaliknya kita kena belanya. Ya. Baik, yang keduanya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Manakala orang yang meminta pula, janganlah kamu tengking ataupun herdik. Dalam terjemahan ini bawa kepada bantuan pimpinan kan. Mungkin ada konteks lah masa orang bertanyakan, minta nasihat sebagainya, janganlah kita herdik. Tapi konteks ni kita boleh luaskan. Semua orang yang bertanya, as-sa'il orang yang bertanya, maksudnya orang yang meminta. As-sa'il, as-sa'ilul mahrum kan. Orang yang meminta ni, janganlah kita herdik, kita marah dia. Orang meminta-minta, sama ada meminta tu khidmat nasihat, meminta bantuan, ataupun orang yang fakir miskin yang tak makan, minta makanan dan sebagainya. Kita mungkin kadang-kadang kita nak sangka buruk kan, ini betul tak betul kita biarkanlah, letaklah semua tu kepada, serah kepada Allah Ta'ala, sedekahlah setakat kita ikhlas. Semoga Allah bagi kepada dia kebaikan. Allah beri pada kita kebaikan atas niat kita yang ikhlas untuk membantu. Ya, orang meminta jangan kita herdik ataupun halau ni. Dan kalau kita amalkan sebenarnya bukan sekadar orang fakir miskin, orang yang tidak makan. Saya rasa kita tak pernah rasa, wallahualam lah, kita tak pernah rasa tidur dalam keadaan lapar kan. Tapi ada orang di luar tu yang tidur dalam keadaan lapar, dan dia meminta tu kadang-kadang bila kita herdik, dia sedih kan. Baik, dalam konteks yang lebih luas, kadang-kadang kita dalam keluarga kita sekalipun, anak kita biasa minta kan, kadang kita tak sabar, kita pun marah dia kan. Kita boleh luaskan konsep ni, kita cuba bersabar, jangan mengherdik, kita layan setiap orang meminta. Inilah akhlak yang mulia yang cuba kita hayati dan amalkan. Baik, yang akhir sekali, berhubung dengan Allah. So yang tadi kita berjasa dengan orang lain, kita ingat, kenangkan orang yang lebih susah pada kita. Yang akhir sekali kita hendaklah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. So amma bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu yang Allah kurniakan kepada kamu, fahaddits, ceritalah, sampaikanlah, sebutkanlah nikmat Tuhanmu. Jangan kita kufur. Kita kadang kita lupa kan, tak sebut kan. Kita sebenarnya tak cukup bersyukur lagi kita akan sebut nikmat Allah lagi. Jangan tuan-tuan perempuan yang kita bayangkan hanya nikmat ni kekayaan saja. Sebut ke nanti kita riak. Contoh ada orang fikir macam tu kan, sebut ke kita kaya duit banyak nanti kita riak. Banyak nikmat Allah yang bukan sekadar berbentuk harta kekayaan. Nikmat mata, telinga, tubuh badan, anggota yang sihat. Allahu Akbar, nikmat yang tak terbayangkan. Ada orang buta, kita tak buta. Ada orang bisu, kita tak bisu. Ada orang sakit, kita sihat, alhamdulillah. So nikmat ini pun ini yang sepatut kita sebutkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kurnia aku sihat. Ustaz Dan tadi dia rasa dia kuat sihat kan. Alhamdulillah kan. Ustaz Dan orang sentiasa bersyukur kan. Allah kurnia dia nikmat. Alhamdulillah. Dia beri khidmat bakti dia untuk pelbagai perkara kan. So itu kita sebutkan. Akal nyawa, kita ada akal untuk berfikir. Ada orang pendek akal dia, tak boleh berfikir dengan baik kan. Kita masih hidup untuk kita ada nyawa, masih dalam kena untuk kita sentiasa bersyukur kan. Alhamdulillah. Dan segala-galanya kalau kita nak cerita nikmat Allah ni tak terkira, tak tertulis. Termasuklah nikmat-nikmat Allah kurniakan seperti hati kekayaan, keluarga yang baik, ayah dan ibu yang kaya contohnya, ataupun yang penyayang, sebagainya lah. Segala macam nikmat itu
kita ceritakan, kita sebutkan. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang saya menarik sikit perhatian lah. Kadang-kadang manusia ini bila ditimpa mendapat nikmat, dia tak sebut Allah dulu, dia sebut dia dulu. Ya. Dia tak sebut Allah, dia sebut dia. Contoh dia kata, dia kaya, dia kata, ni sebenarnya hasil usahaku. Ni semua kena bijak pandaiku menjalankan perniagaan contoh. Bijak pandaiku untuk menguruskan aku dapat. Dia jarang, bukan jarang, dia terlambat untuk sebut Alhamdulillah Allah kurniakan semua padaku untuk aku dapat semua. Inilah kita kadang-kadang, saya pun kadang-kadang tertinggal, lupa untuk sebut. Lupa untuk kaitkan dengan nikmat dengan Allah. Kita kaitkan dengan kita, kehebatan kita. Kita lupa nak kena Allah yang berikan. Sebab mungkin bukan budaya orang Melayu kot, kalau Arab suka Alhamdulillah sebagainya. Orang Melayu kurang nak sebut kan. Tapi kita boleh cubalah. Alhamdulillah. Oh, baguslah, kayalah kamu ni. Banyaklah kereta sebagai rumah sebagainya. Alhamdulillah, nikmat Allah. Kita mulakan dengan itu dulu baru cerita apa yang kita usahakan untuk dapat. Ya, sebab rezeki ni Allah beri. Ada orang diuji dengan miskin, ada orang diuji dengan kaya. Janganlah orang kaya itu berlagak ataupun rasa itu memang hak dia. Janganlah orang miskin merasa putus asa dan putus harap. Ya. Dan segala keadaan sekalipun, sekecil-kecil nikmat sekalipun kita mampu mengamalkan ayat ini. Sekecil-kecil nikmat sekalipun kita mampu mengamalkan ayat ini. Tersebut kurniaan Allah, kita kata Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Saya dah masa dah saya simpulkanlah. Hadza min fadli Rabbi. Semua adalah daripada kurnia Tuhanku. Semua daripada kurnia Tuhanku. Baik, di hujungnya saya nak buat kesimpulan sikitlah. Kesimpulannya, yang pertama, janganlah kita putus asa dengan rahmat Allah SWT. Dalam apa jua situasi kita, ujian yang Allah berikan, ujian yang senang atau ujian yang susah, segala bentuk ujian, semua tu adalah ujian. Tak kira lah senang ataupun susah. Jangan kita putus asa, dan kita kufur, dan kita lupakan Allah. Ya. Dan keduanya, jangan terkecilkan apa bentuk ujian yang kita lihat, kita alami. Lain orang, lain ujian dia. Ya, orang yang hebat diuji dengan ujian yang hebat. Allah tahu kita punya kemampuan kan. Allah uji kita dengan tahap yang kita mampu. So ada orang begitulah ujian dia, ada orang beginilah ujian dia. Yang kita kata banding-banding dan sebagainya. Yang kita perkecilkan. Semua itu kalau kita lepasi ujian tersebut dengan bersyukur, dengan sabar sebagainya, akan jalan yang besar nanti kita. Tak kisahlah apa bentuk ujian. Dan akhirnya biasakanlah kita mengakui dan mensyukuri nikmat dan kurniaan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Saya rasa tuan-tuan dan puan mungkin lebih banyak kesimpulan, lebih banyak penghayatan. Selepas ni diharapkanlah sesi lepas ni kita nak dengar perkongsian lah. Semua masing-masing saya rasa banyak pengalaman, penghayatan yang ada pada sahabat-sahabat kita nak dengar lah. Saya tak menjadikan soalan tak tanya soalan lah. Saya bukan bidang pun nak jawab soalan. Kalau ada soalan boleh Ustaz dan jawab nanti. Okay. So tafadhal hidayah. Akhir da'wah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kita pembincangan yang cukup mendalam dan cukup bermakna daripada Dr. Abu kita, sahabat kita. Walaupun asasnya tadi Dr. Abu tajuk dia simple je, maksud tafsir Abdul Halim simple je, tapi penakrifan dia tu ataupun betul-betul dalam yang saya percaya kita boleh sesuaikan dengan keadaan kita di zaman penyakit COVID ini. Maksudnya dugaan ujian yang Allah turunkan itu sedikit sebanyak kita boleh hayati dengan pemahaman tafsiran Abdul tadi. Maksudnya Allah turunkan ujian kepada kita supaya kita bersabar, supaya kita memahami apa kebesaran Allah. Dan saya percaya dalam kehidupan kita seharian pun walaupun ramai yang terkesan dengan ni, saya percaya orang yang berniaga biasanya dengan tak ada income dan sebagainya, ada pemikiran-pemikiran lain yang dia boleh buat di luar daripada batas biasa ada. Itu juga dengan dari segi kesihatan. Mungkin sebelum ni
kita leka dengan apa kebersihan dan sebagainya. Dengan ujian ini mungkin kita lebih juga basuh tangan, juga mandi dan sebagainya. Dan juga dari segi kekeluargaan. Itu sebelum ini kita jarang berada bersama keluarga, sekarang kita berada bersama keluarga. Jadi itulah yang saya percaya kita boleh ambil hikmah yang tersirat daripada ujian yang kita hadapi sekarang. Jadi terima kasih Dr. Ajoy buat permulaan ni. Maksudnya pembentangan sebelum soalan-soalan ni dan saya buka kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan. Dan saya lihat di wall kita ni ada soalan daripada saudara Rosbi kita. Soalan ini lebih kepada macam mana dari kalimah fi makna benci, apa kata asal dia, pilih atau qala. Itu mungkin dari segi bahasa lah. Mungkin Dr. Haji boleh jelaskan sedikit dulu kan apa penggunaan perkataan itu di ayat ketiga. Saya nak jawab kan? Jawab terus Dr. Oh, sorry. Lupa dah pakai. Tadi dengar suara Ustaz Dan. Okey. Saya Boleh jawab terus. pakai ni sedap. Okey. Rezeki ada bertanya tentang macam mana dari kalimah qala makna benci, apa asal dia, bukanlah kata macam tu lah ya. Baik, kalimah qala ini dia bukan kata-kata lah dia bukan kata-kata, sebabnya kalau berkata-kata itu qala qaf alif lam kan, qala di sini qaf lam alif maksurah yang tak ada titik tu kan, qala ada tengah qala. Bahasa Arab ni tuan-tuan pun maklum kan, panjang pendek perkataan ni, kalau huruf ni kalau kita salah sebut dah makna dah lari dah kan. Ni lah qala dengan qala, panjang depan panjang belakang punya harakat tu dah makna tengah lari. Tu di sini maksud qala ni, qala dia banyak makna lah. Antaranya kalau kita pernah tahu makli kan, George Makli, ayam goreng kan, antara maksudnya goreng juga qala ni, antara maknanya lah. Makna lain juga, makna lain pada qala di sini maksudnya adalah marah ataupun benci lah. Itu maksud di sini lah konteksnya. Rasa tu dah menjawab kot ada soalan yang harus ditanya tadi. Okey. Itu dia pakar bahasa kita tu. Bukan calang-calang nak dengar penerangan daripada pakar kesusastraan Arab tu. Kan? Walaupun dah belajar 16 tahun Arab, rasanya buyung pun tak faham lagi tu. Okey, seterusnya ada apa perkongsian daripada Aidil saudara Aidil kita. Ibrah ayat 82 surah Al-Kahf, cerita tentang anak yatim yang Allah pelihara sebagai ibu bapa yang soleh. Maksudnya itu yang disampaikan, ada dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim seperti itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemampuan sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan kita yang kamu dapat sabar tadi. Mungkin Dr. Zul boleh ulas sikit ibrah yang dibawa oleh sahabat kita Dr. Aidil. Itu kita minta Dr. Aidil ulas lah, dia bawa kan. Minta dia ulas lah. Perkongsian perkongsian. Kisah surah Al-Kahfi mana Dr. Aidil boleh ulas sikit Dr. Aidil? Aidil, dengarlah Ustaz Aidil kita. Assalamualaikum. Bukan nak tu just nak share je lah dengan sahabat-sahabat dari segi cerita ibrah pengajaran daripada surah Al-Kahfi tu. Rasanya sebab dalam kes keadaan sekarang ni ada ramai juga kanak-kanak yang hilang ibu bapa kan. Jadi kita mudah-mudahan kita sama-sama doa dan yang boleh membantu tu membantulah. Dan pada masa yang sama kita kena yakin bahawa sekiranya kalau ibu bapa yang soleh itu, insya-Allah Allah akan jaga anak-anak itu. Pada hakikatnya nampak macam terbiar, tapi dalam contoh ayat surah Al-Kahfi ni, dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa,
akhirnya anak itu ada rezekinya sendiri yang Allah simpan dan akan sampai kepada mereka berdua pada saat dan ketikanya lah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Ujil penjelasan. Dan mungkin sedikit sebanyak saya percaya ramai yang tak ada income dari kalau mereka yang menegur sendiri, tapi mereka yang makan gaji ni mungkin sikit ada income. Jadi sedikit sebanyak saya percaya keadaan sekarang ni membuka minda mereka yang berpendapatan untuk sama-sama membantu. Jadi mungkin dunia tu tak pernah terfikir sedekah ataupun membantu orang susah. Tapi dalam keadaan sekarang ni sedikit sebanyak saya percaya mereka ini akan terbuka minda untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan ataupun yang terkesan daripada COVID ini. Dan saya percaya banyak sahabat-sahabat kita, ramai kawan-kawan kita dalam ni yang telah melaksanakan perkara-perkara begitu. Yang mungkin sebelum ini tak ada peluang ataupun tidak pernah tercukup dalam minda. Jadi sekarang ini, keadaan sekarang ini, saya percaya ramai yang telah melaksanakan tanggungjawab awam dia bagaimana pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Baqarah. Okey, saya percaya soalan tidak ada. Tapi ada lagi soalan daripada arah Amin kita. Ini soalan personal Sohibul Syekh ada buka kelas bahasa Arab untuk dewasa tak? Nak jadi anak murid. Dulu boleh jawab. Apa tu? Amin. Oh, Cik Amin. Syekh Amin kita. Cik Amin kan pakar bahasa Arab. Kelas dewasa tak ada. Saya pernah mengajar lah kelas dewasa. Masa sebelum PKP tu ada mengajar kelas dewasa. Dekat Masjid Bangi yang dia ada, dia buat. Orang-orang pencen ramai lah sana. Saya pernah pergi lah untuk mengajar. Lepas PKP tak ada lah buat. Adalah maksudnya pengalaman mengajar orang dewasa. Tapi sekarang tak ada buat lah. Tapi lah, baguslah kalau kita nak belajar kan. Tapi sebenarnya tuan perempuan semua dah hebat dah. Nak recall balik je. Nak kena recall balik je. Cepat tangkap lah kan. InsyaAllah. InsyaAllah tu Atuk Amin kita boleh personal contact dengan Dr. Ajay. Yang seterusnya daripada Ustaz Akif kita, macam mana nak jawab dakwah non-Muslim yang mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat berbanding Nabi Isa yang dari Ruh Kudus. Pernah sesat berbanding dengan Nabi Isa yang dari Ruh Kudus. Itu saya pun tak berapa faham soalan tadi. Kalau Ustaz Dr. Ajay faham boleh jawab terus, ataupun kalau tak berapa faham mungkin Ustaz boleh clearkan soalan secara global tu. Saya rasa Ustaz Akif ni lebih tahu dah jawapan dia, saja nak tanya kan Ustaz Akif kan. Ustaz Akif lebih tahu lah, tapi saya cuba bagi sedikit ulasan. Ustaz Akif mungkin boleh sambung lah kot non-Muslim kata Nabi pernah sesat banding dengan Nabi Isa. Pada kefahaman pada kefahaman saya tidak pernah, Nabi tak pernah sesat. Sound ke saya kat mana? Ada sound. Saya ke? Ada macam sekal-sekal lah. Saya seorang ke ataupun orang lain sekal-sekal dia. Macam ada gangguan lain. Okey, teruskan. Okey, baik So, dakwaan mengatakan Nabi kita pernah sesat. Wallahualam. Setahu sepanjang kefahaman saya, Nabi tidak pernah sesat. Nabi pada zaman mudanya atau zaman sebelum diturunkan wahyu, Nabi kita bukan penyembah berhala. Nabi kita ketika sebelum Islam turun, ketika itu dunia Arab dia ada agama-agama samawi masih ada. Kan agama agama Nabi Musa masih ada, dan Nabi ketika itu ikut agama Al-Hanif, agama Dinil Hanif, peninggalan Nabi Ibrahim AS. So, beramal dengan Tauhid. So, bukan Tauhid ni turun ketika Nabi dapat wahyu baru dapat Tauhid. Tauhid dah ada dah. Yang tak turun syariat ataupun wahyu Al-Quran. Yang tak turun lagi. Tapi maksudnya masyarakat Arab ketika itu terpecah kepada yang masih golongan Tauhid, iaitulah golongan beramal dengan ajaran Dinil Hanif, peninggalan Nabi Ibrahim AS. Dan ada yang menyembah berhala, ada yang beragama Kristian. Arab Kristian memang ada sejak dulu kan, memang ada. Ada yang beragama Yahudi dan sebagainya. Begitulah.
So dakwah itu tak betul lah. Itulah yang saya boleh ulaskan. Nabi tidak pernah sesat, tidak pernah ikut jalan yang salah. Maksudnya dalam konteks Nabi sebelum Islam turun, wahyu turun, Nabi berada dalam lingkungan agama tauhid. Dr. Joy okey? Ataupun ada sangkut, ada masalah ni? Tak dengar Dr. Ajay punya ni Ajay sangkut. Mungkin sangkut lah, dia mungkin ada masalah talian dekat Dr. Joy katnya. Oh, dekat Dr. Ajay. Dekat Dr. Joy. Okey. Okay, sementara tu Ustaz Dan boleh mungkin bagi sedikit komen ataupun ulasan seterusnya. Ataupun Ustaz Rasdan boleh tolong jawab. Saya tak boleh nak jawab lah persoalan-persoalan berkaitan ilmu-ilmu yang mendalam ni kan. Secara ringkas tu boleh lah. Cuma apa yang penting pada saya malam ini penyampaian Dr. Ajay tadi memang benar-benar tepat dengan situasi kita. Ujian yang Allah turunkan ini maksudnya jika kita redha, insya-Allah Allah akan dah janjikan kepada kita nikmat-nikmat yang akan datang, nikmat-nikmat yang akan diberikan balik. Cuma sekarang ni kita kena sabar menghadapi ujian. Tu Dr. Ajay dah okey tu. Saya tak boleh cakap banyak nanti lain pula jadi kan. Saya kalau dah dapat mic ni dia lain sikit. So kita serah balik Dr. Ajay tadi, mungkin ada masalah lain tadi. Lain tadi. Tak, itulah saja saya punya ulasan lah. Mungkin Ustaz Akif boleh sambung lah kot. Ustaz Akif punya. Assalamualaikum Ustaz. Doktor, maksudnya daripada ayat surah Ad-Duha tu lah, wajadaka dhallan fahada. Jadi antara sebab non-Muslim dia kata Nabi Muhammad ni lah, khususnya orang Kristian lah, dia kata Nabi Muhammad ni pernah sesat. Jadi dia punya nak sangkal lah tentang roh, tentang purenya Nabi Muhammad ni. Jadi itulah macam mana kita nak jawab balik kepada mereka ni lah yang pegang dengan hujah macam tu. Pada ayat Quran ni lah, wajadaka dhallan fahada. Itulah yang saya rasa dhal ni segi bahasanya dia sesat kan. Sesat tu maksudnya bukan sesat sebagai peringkat lah. Tak syarat sesat tu sesat akidah atau sesat jalan. Sesat juga maksud tak tahu jalan, tak nampak jalan maksudnya. So Nabi ketika itu dia bukan tak nampak jalan, maksudnya wahyu tak turun lagi. Maka Allah bimbing, Nabi kan mencari jawapan pada masalah masyarakat dia yang tidak kembali kepada Allah, tidak bertauhid kepada Allah. So Nabi pun pergilah ke Gua Hira dan sebagainya. So ketika itulah turunnya wahyu. Itulah maksudnya Nabi dalam keadaan sebelum itu tidak menerima wahyu dan menerima wahyu. So dhal ini bukanlah sesat, semata-mata sesat. Kita kata dhal fi tariq, kita sesat jalan pun boleh juga. Orang tu sesat bukan sesat maksud neraka kan. Sesat maksudnya tak nampak jalan, tak nampak. So, Nabi konteks Nabi tak nampak wahyu lagi lah. Dia dapat wahyu yang sebenarnya. Wallahu alam lah. Mungkin ada jawapan daripada sahabat yang lebih memahami ataupun tahu lebih cara untuk counter balik dakwaan seperti itu. Okey, terima kasih Ustaz Akif dengan Dr. Ajay tadi atas penjelasan tadi. Ada Ustaz Azri ke kalau nak jelaskan? Ustaz Azri ni sahabat saya yang boleh dikatakan hebat juga bab tafsir ni. Mungkin beliau pun ada tambahan Ustaz Azri. Ya, betul Ustaz Azri, silakan. Tu Ustaz Azri kata dhal tu. Okey, silakan Ustaz Azri. Kau ada nak ulas sikit ke sama ada tafsir Ad-Duha ni sendiri ke ataupun isu yang dibangkitkan oleh Ustaz Akif tadi ke? Ustaz Azri. Tak pandai aku tu. Ustaz Azri ni dia merendah diri. Dr. Ajay dia orang merendah diri. Silakan. Tafadhal. Silakan Ustaz Azri, jangan malukan anak Abdul Hamid.
Ini ada soalan daripada saudara Zain Rizal ni. Saya pun tak faham sebab bukan tak faham, tak nampak, dia kecil sangat skrin ni. Jadi mungkin saudara Zain Rizal boleh terjemahkan ataupun boleh sampai ke soalan. Mungkin soalan ini berbentuk bahasa Arab ni. Zahabar Okay. dia. Saya tak nampak, saya keluar tak nampak dia punya soalan. Itulah. Ini saya rasa daripada buku bahasa Arab tingkatan 3 kita dulu ni, saya rasa ni. Arilah fi syatil bahri kan. Tapi betul memang tak nampak sangatlah dia punya tulisan tu kecil. Okay, ada lagi sesiapa yang nak berkongsi isu ni? Tadi ada soalan juga daripada Ustaz Azri tu. Dol tu boleh ke kita terjemahkan bengong? Boleh ke? Dr. Ajay. Boleh juga boleh kita masukkan sebagai bingung. So kita kena dalami tafsir lagi lah untuk memahami maksud Allah tu, kita kena baca lebih lah, tu kaji lebih, kita pun kena baca lagi lah untuk memahami. Sebab dakwaan tadi kan yang Akif bangkitkan tadi, dakwaan tu agak serius lah. So kita kena bersedia lah dengan jawapan yang baik, so kita kena kaji lagi lah jawapan yang lebih tepat. Dol tu mungkin masuk dia bingung, boleh juga. Dol sesat maksudnya bingung ataupun tak nampak punca jalan kan. Assalamualaikum. Maksudnya soalan Mak Jin tu dia tanya solat duha tu boleh buat jemaah ke? Kalau jemaah kena baca jar ke? Dr. Rizal Dr. Rizal, terima kasih kerana membaca soalan Mak Jin tadi. Mak Jin so moderator baca. Moderator pakai spek bersama Dr. Ajay, tak nampak apa yang ditulis tu. Ini soalan ni fatwa ni. Soal dia kata hal yumkin ada solat duha jama'atan. Hal yajib 'ala al-imam an yaqra' jiharan as-suwar allati yatluha fi salat sunnah. Ada yang men'utlah. Okey. So soalan ni wallahu a'lam, saya saya tak dapat nak jawab sangatlah. Cuma faham saya solat sunat ni boleh kita baca dengan jihad. Wallahu a'lam. Tuan-tuan perempuan lebih ada jawapan yang lebih clear lah. Kalau kita merujuk pada sunnah. Wallahu a'lam, saya tak dapat jawab soalan ni lah. Ustaz Azri, ada mungkin ada sesiapa yang boleh menjawab soalan yang diutarakan oleh saudara Zain Rizal kita? Ataupun Ustaz Akib? Ada pemahaman lain ataupun pendapat lain? Jika tak ada, okey, kita teruskan soalan seterusnya daripada Azman Hazim. Dalam istilah demi waktu duha, adakah waktu duha tu bersamaan dengan waktu yang dibenarkan kita solat duha? Maksud dia Dr. Baik, tentang waktu duha ya. So setakat saya rujuk tafsir tu ada banyak jugalah, maksudnya penafsiran waktu duha itu. Ada mengatakan waktu duha tu duha lah yang seperti kita faham boleh solat sunat duha. Ada juga mufassirin yang saya lihat ataupun antara yang dibawa oleh para mufassirin pemahamannya juga bermaksud sebenarnya waktu siang keseluruhannya. Dalam konteks ayat tersebutlah demi waktu siang keseluruhannya. Cuma Allah fokuskan kepada waktu duha. Cuma ialah kalau duha itu sendiri, waktu duha lah waktu yang kita disilatkan untuk solat duha. Duha ni pun sebenarnya tuan-tuan perempuan kalau dalam dunia Arab, kalau tuan-tuan perempuan search kata duha dalam Google kan, contohlah .ha kan, duha tu, dia mungkin tak dalam bahasa Arab dengan bahasa Arab kan, mungkin dia tak keluar sangat solat duha ke waktu duha. Dia akan keluar gambar perempuan ramai. Gambar perempuan. Sebab nama perempuan adalah duha. Orang namakan anak perempuan mereka juga diberi nama duha. Saja begitu nak kongsi lah duha ni orang Arab gunakan juga sebagai nama anak. Kalau search betul perempuan ramai pula, siapa pula kan sebab itulah. Jadi duha ni lebih kepada nama anak lah kat sana ya? Semua lah, tapi maksudnya nama anak tu ada. Ada yang menggunakan Google kan. Saya Google kan, Google dia akan ambil challenge terbanyak kan. So, nama orang itu nama itu.
Uh, Apa tu? MJ dah potek nama Dan ni. Ustaz Okey Akif lah. pernah mengimamkan solat sunat duha masa program Back to School di SMART 4 tahun lepas. Tak ingat masa tu imam baca kuat ke tidak. Ustaz Akif Okey lah. berjawab tu. Okey lah. Baik, apa nama, ini pendapat saya sendirilah, bukannya fatwa ke apa. Bagi saya yang saya faham, solat duha ni memang dia sendirian. Dia bukannya solat yang kita buat secara berjemaah. Pembacaan pun kalau sendirian tu sendirilah maknanya. Tapi kalau untuk mengajar, untuk ilmu, kita nak mengajar kan, bolehlah kita bagi untuk murid-murid ikut. Dan masa program ni pun tiba-tiba dia disuruh ni untuk jadi imam. Itu tu sebenarnya. Jadi itu pendapat saya lah sebenarnya. Yang saya tahu solat duha ni memang untuk dia sebenarnya niat dia untuk bersendirian, bukan untuk jemaah. Bacaan pun seal, maknanya baca sendiri, bukan baca kuat-kuat lah. Wallahu a'lam. Allah. Terima kasih Ustaz Akif atas pandangan beliau sendiri. Okey. So, saya percaya ada siapa-siapa lagi berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ataupun saksi ambil sendiri ataupun yang berkaitan dengannya kita keputusan. Alhamdulillah lah saya betul-betul berterima kasih dengan penyampaian yang cukup sempurna pada saya daripada Dr. Azul. Memang nampak simple, tapi bila kita hayati betul, memang tepat pada waktunya. Kita sendiri kadang-kadang lupa bahawa tujuan Allah itu ada di semuanya. Semua kita perlu bersabar, redha, dan sebagaimana Dr. Azul cakap tadi, Allah akan turunkan ujian itu setakat mana hamba-Nya itu mampu. Kalau ujian itu berat kepada saya, saya ringan kepada orang lain. Tapi jika saya ini setakat saya mampu itu yang jadi berat, saya pun ada. Itu bagi orang lain, itu berbeza dia. Jadi jika tak ada apa-apa, saya percaya kita tamatkan atau kita sudahi majlis kita malam ini. Dan sekali lagi ucapan terima kasih dan juga tunduk pada Dr. Azul dan sahabat-sahabat yang sama-sama hadir pada malam ini. Dan saya rasa apa yang hadir malam ini alhamdulillah dapat banyak manfaat dan ilmu yang jarang-jarang kita dengar. Mungkin sebelum ni sekolah selalu dengar, masa universiti sekarang ni jarang dengar sama-sama dah 2 tahun ini memang jarang sangat kita dengar ilmu ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Azul dan terima kasih juga semua yang hadir. Saya nampak Azimah Mahidin. Sabar Man, siap Man. Saya serahkan balik kepada jawatan kuasa kita, jawatan kuasa kita, Terima kasih. Dia terputus ya? Terima kasih. Cikgu hilang. Terima kasih. Cikgu hilang. Kita punya kendak. Ada. Baru duduk lah. Ada. Lolap. Okey. Saya terlelap. Menghayati betul sampai terlelap. Menghayati betul sampai terlelap ada. Tak, dia keluar pergi toilet tadi. Okey, dah selesai. Seterusnya kita dah habis tak ada apa Ke Ustaz Azri ada nak beri ulasan apa-apa? Dah elok pakai cermin mata tu. Dengan janggut itu kan. Silakan Ustaz Azri. Ustaz Azri ke Ustaz Cipan ke?